Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, okay. Assalamualaikum, selamat kembali ke kelas video post production. Alright, okay. Last week kita ada buat sedikit kita punya kejap dia jadi slow balik ni. Okay, kita ada buat sedikit kita punya editing lah, yang apa tu, yang berkaitan dengan kita punya color correction lah. Alright, okay. So just nak recap balik. Nanti kita akan ada sound. Sebenarnya ada satu bahagian tu, bahagian bab sound mixing. Tapi saya tak nak apa tu, fokus sangat pada sound mixing, sebab sound mixing tu ada satu subjek lain yang awak akan belajar nanti ataupun yang dah ambil, iaitu sound design. Semua dah ambil sound design tak? Dah sir. Dah kan? Ada. Oh, tengah ambil Sebab dalam sound design tu dia dah menceritakan macam mana kita nak buat sound mixing dalam menggunakan Adobe Audition. So jadi dalam Premiere tu nanti saya akan tunjuk a very slide punya macam mana kita nak mix down semua kita punya kita punya sound tu lah. Saya tak nak go details lah. So dah skip one part. Lepas tu lain-lain tu semua okay. Hari ni kita nak tengok satu bahagian yang dalam kita punya production. Dia sebenarnya kalau ikutkan benda ni dijalankan dalam production, tetapi dia memerlukan kita sebagai post production untuk evolve sekali dalam production. Right, okay. Sebab tanpa post production, ketika production memang susah lah kita nak organize this kind of punya things lah. Alright, okay. So apa yang kita nak tengok hari ni, kita nak tengok VFX. Alright, okay. VFX ni sebenarnya tak ada dalam kita punya tajuk, okay. Sebab apa, dalam kita punya tajuk ni dia ada lebih spesifik. VFX dalam kita punya tajuk tu dia ada lebih spesifik, iaitu dia spesifikkan kepada a few things lah. So one of the things yang ada dalam VFX tu adalah green screen. Okay, semua pernah tengok green screen? Tahu green screen? Tahu green screen tak? Tahu. Okay, jap. Saya share screen. So at least Kokola, you guys tak pernah tahu green screen kan? Ini saya tunjuk. Ni kita panggil green screen. Screen yang berwarna hijau. Okay, selalunya macam ni lah. Okay, selalu macam ni. Ini adalah green screen. Alright, okay. Ataupun ada orang panggil green studio lah, VFX studio lah dan sebagainya. So macam-macam. Kalau awak tengok kebanyakan production sekarang ni, bukan kata sekarang lah, production selalunya memang akan ada green studio. Diorang ada panggil green studio. Ada orang panggil chroma punya studio. Ada orang panggil green screen. So dia ada macam-macam nama yang diorang boleh bagilah. Tapi secara standardnya dia dikenali sebagai green screen. Sebab dulu kenapa dia dikenali sebagai green screen? Sebab dulu orang tak adalah plan sampai nak cat benda ni dalam satu bilik. Orang dulu tak ada plan untuk cat satu bilik, right? So apa yang dia lebih prefer adalah dia orang prefer hanya menggunakan screen sahaja. Screen tu yang dulu ada macam ni lah. Macam ni. Macam ni. Menggunakan screen yang macam ni. Saya rasa yang ni you guys quite familiar lah. Sebab waktu PDPR itu, yang masa kena duduk kat rumah tu 2 tahun COVID tu, ada yang beli benda ni dekat Shopee ke Lazada murah sampai yang kata apa, harga dia boleh cecah dalam RM70, tak sampai 100 pun. Betul? Ada kan?
Ada sir dan Shopee. Okey, yang tak sampai RM100 lah. Okey. Kalau tidak akan dulu green screen ni dia mahal. Sangat-sangat mahal. Kenapa? Sebab material kain yang digunakan dan sebagainya lah. So dan color yang green yang diguna tu pun memainkan peranan jugalah. Alright. Okey. Sebelum kita nak menjerumus lebih detail tentang green screen, dia punya effects, dia punya functionality dan apa kepentingan dia sebagai kita video post ataupun kita sebagai editor ni nak kena tahu. So saya nak tanya awak, apa yang you guys faham tentang green screen? Orang dah sebut green screen ni. Apa yang you guys faham tentang green screen? Cuba ceritakan, cuba sembang-sembang. Apa yang you guys faham tentang green screen? Boleh custom background. Boleh custom background. Alright, okay. Salah satunya selain itu, Selalunya digunakan pada live broadcast. selalunya guna pada live broadcast. Live broadcast. Okay, okay. Lain? Jimat dekat prop. Jimat dekat prop. Macam mana tu jimat dekat prop? Macam banyakkannya orang buat pementasan kan, banyak sangat barang-barang background dia tu. Okay. So itu kita boleh guna custom background tadi itulah. Oh, okay. Alright, okay. Maksudnya sama tadilah yang awak bagi tahu pasal penggunaan kita boleh tukar dia punya background kan? Tadi ada orang bagi tahu boleh tukar background. Okay, selain itu, apa yang awak faham tentang green screen ni? Orang dah sebut green screen ni. Background warna hijau. Okay. Lepas tu dia punya contohlah kalau kita nak guna suasana macam mana kapal terbang kan, aeroplane. So kita boleh guna green screen lah untuk jadikan situasi tu. Okay. Lagi? Lain? Lain ada nak share? Anissa ke? Hani ke? Dia Untuk sebut. buat video effect. Apa dia? Untuk buat video effect. Untuk buat video effects. Okay. Alright. Okay. Okay, lain ada nak try? Kokok yang anda faham lebih detail. Putra mana Putra? Ada sir, tapi tak berapa pro sangat pasal Tak berapa pro. Okay, tak apa. Saya pun tak berapa pro. Kita semua tak berapa pro. Kita belajar sama-sama Nak kata saya hebat green screen pun taklah saya hebat green screen. Alright. Okay. So, apa yang awak cakap tadi untuk buat apa tukar ni lah, kurangkan prop lah, apa tadilah, nak buat visual effects lah, itu adalah semua tu adalah betul. Memang benar. Kegunaan green screen secara commonnya adalah sebenarnya untuk kita menghilangkan background belakang supaya kita boleh replace dengan something yang lain. Untuk kita buat effects ataupun kita nak buat orang dulu kita panggil sebagai magic. Kita nak buat magic. Alright, okay. So, kalau kita tengok penggunaan green screen ni dia sama konsep dalam penggunaan Photoshop. Apabila kita tangkap gambar, okay, kita tangkap gambar, kita snap gambar, kita ada gambar orang. Okay, kita ada gambar orang. Sekarang ni you nak orang tu saja, you tak nak background belakang dia. Apa kita akan buat kalau kita masukkan gambar dalam Photoshop? Kalau kita nak orang saja, kita tak nak background, apa kita akan buat? Padam background. Betul, kita akan padam background. So, gambar tu dengan Photoshop dia lebih senang. Sebab apa? Dia ada satu keping saja gambar. Betul kan? Dan dia tidak bergerak. Jadi kita bolehlah padam background dia, tak ada masalah. Tetapi bila kita buat dalam bentuk video, okey, dalam bentuk video dan dia bergerak, bayangkan satu saat awak ada 25 keping gambar. Kalau awak shoot 25 frame lah, 25 frame per second, okey. So satu saat awak ada 25 frame, 25 keping gambar. Awak bayangkan kalau awak punya shoot tu, okey,
shoot tu awak tahu punya pergerakan tu 1 minit. 1 minit ada 60 saat. 60 saat darab dengan 25. So awak kira lah berapa ratus keping gambar yang awak nak kena crop ataupun awak nak kena padam background satu persatu. Okey. Itu dulunya orang lama, itulah kerja dia orang. Dia orang padam balik one by one. Every single each keping gambar tu dia orang padam. Because of this teknologi ni lah. But nowadays because of this teknologi baru dah datang, okey, bukan kata now tak ada kata teknologi green screen baru. Green screen ni dah kira lama jugalah. Pada ketika green screen tu masuk dalam market, diorang dah bagi tahu bila kita shoot menggunakan video ada motion. So untuk memudahkan kita menghilangkan benda-benda yang di belakang tu, kita buatlah kita punya green screen. Alright. Okay. So secara detailnya, okay, bila kita menggunakan green screen tu, kita tak perlu ambil masa yang lama untuk kita nak buang belakang tu, nak padam lah, ambil eraser lah dan sebagainya. So tak payah. Kita pakai green screen, dia automatically poof akan hilang. Macam sekarang ni awak tengok saya ni, belakang saya ni sebenarnya tak ada green screen. Memang tak ada green screen. Alright. Okay, ini teknologi barulah. Okay. Sekejap saya cuba off visual effects dia supaya awak akan nampak dia punya tu ya. Okay, ini asal original. Alright, okay. Kalau tengok awak boleh nampak whiteboard lah, awak boleh nampak macam dinding lah, semua awak akan nampak Alright. Okay, so because of now teknologi kita dah makin lama makin maju. Alright, okay. So saya just one click saja, bam, dia akan terus jadi blur. Maksudnya sekarang ni kamera saya dah crop saya punya muka. Alright, okay. Lagi satu, nak lagi senang, saya boleh bam lagi sekali dan saya boleh tukar dia jadi background. Apa jua background saya nak, saya boleh tukar. Dan dia memang akan bagi cantik. Dia akan crop cantik lah. Maksudnya dia akan bubuh. Alright, okay. Tanpa menggunakan green screen. Alright, okay. So dulu kita nak pakai green screen, sekarang ni tak payah menggunakan green screen. Nanti kita akan cerita pasal teknologi yang latest tentang macam mana kita boleh crop orang lah. Okay. Function dia macam awak bagi tahu tadi lah. Nak letak efek lain lah, nak kena tambah prop lah benda. Okay, tak payah. Kita tak payah buang masa tambah prop. Benda ni kita boleh buat kemudian. Kita just nak tangkap gambar kita je dulu supaya kita boleh cropping benda tu. Nanti senang kita nak adjust. Kita boleh tukar macam-macam jenis kalau kita nak lah. Kalau kita nak adjust lah. Alright, okay. Itu yang ada. Alright, okay. Sebenarnya penggunaan green screen ni diorang banyak macam awak cakap tadi lah, nak tukar tu tukar ni, tapi sebenarnya banyak diorang menggunakan apabila kita nak memudahkan kerja ke dalam post production. Macam bayangkan awak adalah video editor tau. So kalau zaman dulu yang edit video ni daripada gambar, so awak kena edit gambar. Awak bayangkan kalau awak punya footage tu adalah seminit, awak kena edit lah berapa beratus keping gambar tu. Okay. So untuk memudahkan kerja kita, that's why datang green screen. Bila datang green screen, kenalah kita punya visual effects artist untuk datang sekali tengok, dan editor datang sekali tengok. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Boleh ke tak boleh? Ini boleh ke tak boleh? Alright. Okay. So untuk pengetahuan awak, alright, okay, sebenarnya kita ada dua jenis color yang kita boleh key. Key ni adalah yang kita panggil sebagai keying. Okay. Keying ni ada dekat dalam kita punya software. Nanti by tomorrow night kita akan tengok macam mana kita punya perkataan keying ni digunakan. Okay. Dia ada keying Keying ada orang panggil, dulu kita panggil sebagai key. Lepas tu untuk hilangkan kali hijau tu kita panggil keying. Okay, keying ni memang wording yang memang ada dalam kita punya software. Ada setengah-setengah software dia menggunakan chroma. Chroma key. Chroma key ada guna keying. Ada yang menggunakan term-terms, depends pada software lah. Tapi the common terms yang memang kita tahu apabila kita nak key color, kunci color, kita nak key kita punya color. So selalunya kalau nampak kebanyakan orang menggunakan warna hijau. Betul? Alright. Ada satu lagi color. Apakah color yang selalu digunakan selain daripada hijau? Biru. Alright, okay. So secara commonnya awak boleh nampak hijau ataupun biru. Kenapa dua color ni? Siapa tahu? Kenapa color hijau, kenapa warna biru?
Ada orang study kan, why is green and why is blue. Kenapa hijau, kenapa biru. Ada orang nak try? Ada? Tahu? Maaf saya tak tahu. Tak tahu. Right. Okay, tak apa. Okay, kenapa hijau dan kenapa biru? Right, okay. Hijau dengan biru ni, alright, setelah diorang kaji, hijau dengan biru ni tak ada dalam pigmentation badan manusia. Dalam kita punya kulit ni, kita punya skin tone awak ni, dia ada pigment tau. Pigment ni terhasil apabila sel-sel dalam tu dibiaskan dengan cahaya. Macam mana? So ni dah masuk sains tak? Kalau ambil torchlight, awak letak torchlight tu, buka torchlight, awak letak kat tangan awak akan nampak ada kita boleh nampak macam isi dalam kita punya ni warna apa kan. So dalam pigment badan manusia ni tak ada warna hijau, tak ada warna biru. Dua benda ni tak ada. Okay, so bila kita letak belakang warna hijau, bila kita tekan hilang, badan manusia takkan hilang. Okay, kulit-kulit kita ni takkan hilang. Tak ada tiba-tiba awak nampak macam ada bocor-bocor ada lubang-lubang kan, tak ada. Warna hijau dengan warna biru. Alright, okay. So kenapa dia buat dua color? Okay, jikalau dia buat dua color supaya kita ada option. Katalah for example, kita punya pelakon tu nak memakai baju yang berwarna biru, ataupun kita nak shoot orang-orang besar for example presiden ke dan sebagainya, dia memakai baju warna biru. So kita nak key belakang dia. So apa kita kena buat? Kita kena pakai yang warna hijau. Dan bila kita kena key warna hijau. Alright, okay. So katalah for example ada orang ni pula, orang-orang kenamaan, ataupun apa kita tengok king, queen, ataupun mana-mana orang-orang besar, dia punya pakaian suit dia berwarna hijau. So kita nak buat green, kita nak key ni. Okay. So apa kita nak buat? Kita kena pakailah kita punya background tu berwarna biru. Dia mesti kontra. Kalau ada warna hijau, kita kena pakai warna biru. Kalau ada warna biru, kita kena pakai warna hijau. That's why ada dua option dekat situ. Alright, okay. So tak boleh ada dua-dua color. Dia kena select satu saja. Alright, okay. Itu yang pada ketika tu dibuatlah. Tetapi zaman sekarang ni, kalau dulu masa saya menggunakan awal-awal dulu masa saya masuk dalam dunia editing ni, memang hanya dua color saja boleh key, warna hijau dan warna biru. Okey, tapi because of the technologies makin lama makin bagus, kita dah boleh pilih color apa yang kita nak key. Okey, color apa kita nak. Kata macam for example, saya nak key warna kuning, saya nak hilangkan baju saya ni. Boleh. Saya boleh key warna kuning saja, hilang. Saya nak key warna hitam, saya boleh key warna hitam. Sekarang ni any color kita boleh key. Tapi kena make sure bila kita nak key color, kita kena tengok subjek kita. Sebab penggunaan hijau dengan biru ni, sebab apa? Jikalau kita ada manusia. Sebab manusia ada pigmentation color. Tapi ada orang kata, kalau kata scene tu hanya di kereta je, kita nak key kereta tu tak ada pun pigmentation macam manusia. Warna tak ada warna hijau dengan warna biru. Kenapa kita nak stickkan penggunaan green screen ataupun blue screen? So kita boleh menggunakan color-color yang lain tak ada pada kereta tu. Katalah for example awak nak shoot commercial untuk BMW. Okay. So secara logik, takkan you nak drive BMW jauh sampai ke Dubai. So you nak green screen kan BMW yang ada dekat dekat showroom. So letak tu semua, BMW tu pula warna biru. Macam mana? So kita letaklah color lain selain daripada warna biru. Kuning boleh, merah boleh, boleh, tak jadi masalah. Semua boleh key. Alright, okay. Itu the current teknologi yang ada lah. Nanti kalau kita tengok dalam software nanti awak akan nampak lah. Kita boleh do a selective color untuk kita key kita punya background tu. Alright, okay. Dengan adanya kita punya green screen ni, dia akan memudahkan kita untuk buat all those yang awak bagi tahu tadi. Hani bagi tahu nak buat special effects. Amin cakap nak tukar background belakang. Ada orang kata nak buat tu, nak buat ni, dan bermacam-macam. Kita nak buat camera trick pun boleh. Camera trick macam for example, saya ada dua dalam satu frame.
Ada saya kat sini, lepas tu ada saya dekat sini. Ada 2 frame. Okey. Itu kita saya bagi tahu tadi, kita panggil benda tu sebagai magic. Kita boleh buat apa benda yang kita nak menggunakan green screen. That's why sebenarnya green screen ni sebenarnya satu benda yang memang patut awak belajar dan patut awak kaji. Okey, sebab green screen dia dah masuk dalam VFX. Okey, dan untuk pengetahuan VFX ni, dia orang Malaysia yang boleh buat VFX ni tak ramai. Ini saya bagi tahu orang Malaysia ni, market Malaysia lah, orang Malaysia yang boleh buat VFX ni tak ramai. Memang sangat-sangat tak ramai. Sebab VFX ni satu, kerja dia sangat-sangat renyah. Tapi dia punya result dia memang A. Result dia memang A. Okey, kalau tengoklah nanti saya akan tunjuklah sampel-sampel macam mana dia orang shoot filem dan sebagainya lah. Okey, VFX artist dikenali sebagai VFX artist VFX artist ni memang tak ramai orang boleh buat. Memang tak ramai orang boleh buat. Dan kebanyakan awak tengok kebanyakan awak tengok iklan-iklan, kebanyakan awak tengok orang kata apa, advertisement. Ni kebanyakan advertisement lah. Advertisement selalunya banyak menggunakan VFX artist berbanding dengan editor. Awak kena faham editor adalah untuk edit sahaja. VFX artist dia adalah buat visual effects. So ada setengah editor yang memang boleh buat VFX. Ada setengah yang VFX dia hanya boleh buat VFX, dia tak boleh edit. So VFX ni dia ada dia punya spesifik dia. Dia nak buat macam mana dia nak letak effects. Kata macam apa? Kita biasa tengok cerita Transformers, kita biasa tengok cerita kereta yang kena meletup kat tengah-tengah jalan raya. Kita biasa tengok cerita filem-filem bangunan-bangunan runtuh ni, jambatan runtuh lah dan sebagainya. Tapi on reality tak jadi pun benda tu dekat tempat tu. Tapi macam mana yang this VFX artist ni boleh buat bangunan tu runtuh seperti betul benda tu berlaku dekat bangunan tu. Kita tengok cerita London Has Fallen. Okey, London Has Fallen. Ada serangan-serangan ni, meletup sana, meletup sini dan sebagainya, bangunan runtuh, jambatan runtuh. So macam ni dia buat? VFX artist lah datang. VFX artist yang akan datang, dia akan bagi footage tu kepada editor, editor akan combinekan balik dengan original filem yang sepatutnya. Alright, okey. Buat cerita dalam Marvel, macam mana tembak ni, macam mana ni, VFX artist lah yang buat dan sebagainya. Alright, okey. So dengan ada green screen ni lah, dia memudahkan kita sebagai editor untuk buat dan untuk compose dan dapatkan footage tu untuk kita senang masuk dalam kita punya timeline untuk kita edit. Okey. So kalau saya logik lah cakap, apa kena mengena editor dengan VFX? VFX kan ada VFX artist. Director pun tak. Function dia supaya bila awak terima footage, awak tak terkejut. Tiba-tiba cakap, aku dulu belajar green screen macam ni, tapi aku dapat green screen macam ni. Macam mana aku nak buat? Dia memang kita nampak green screen ni satu je. Awak nampak green screen tu macam ni Kita nampak green screen yang selalu kita tahu, kita nampak macam ni je. Kita nampak green screen yang ni Kejap. Biasa ada di YouTube. Hilang alamak, jap. Green screen. Okey, selalu kita nampak green screen macam ni je. Orang dah sebut green screen. Okey, green screen. Okey, green screen. Okey. Macam ni. Green screen ni lah. Right, okey. Tapi bila kita sendiri buat green screen, kita dapat yang macam ni. Kita dapat yang kedut-kedut. Ini nampak proper. Kita dapat yang macam ni. Kita dapat yang macam ni. Right, okey. So kalau awak dapat macam ni, pisanglah green screen awak.
Pisang maksudnya apa? Susahlah editor ni nak edit video awak jikalau awak dapat green screen yang macam ni. Yang berkedut-berkedut ni. Okay. That's why lah kita punya editor kena berada pada lokasi. Kena tahu lighting yang diguna lighting apa. Yang dia reflect pada green screen lighting apa. Yang kita punya background tu macam mana. Okey ke tak okey. Sebab ada banyak penggunaan green screen ni ada banyak. Ada yang menggunakan kain. Ada yang menggunakan ni woven. Okey. Ada yang menggunakan cat, dia spray terus. So dia ada kepelbagaian teknik dalam penggunaan green screen. Lepas tu cat pula. Ada yang jenis glossy, cat glossy. Ada yang jenis cat matte. Okey. So ada macam-macam jenis penggunaan cat. So jadi kita tak tahu which one satu. Kalau kita tak pergi kat lokasi, kita tak tahu which one satu yang mana satu diguna. Dan untuk nak kita reflect balik tu okey ke tak okey dan sebagainya. That's why kita kena tahu. Okey, penggunaan green screen. Alright, okey. Dan yang benda paling penting sekali apabila kita menggunakan green screen ni adalah kita dapat cut cost apa-apa production. Okey. Macam tadi Adriana ada bagi tahu, kalau kita menggunakan green screen ni, kita boleh letakkan kita ni berada dekat mana-mana, tempat mana kita nak. Padahal kita shoot dekat Malaysia je, tapi kita boleh letak diri kita kat mana-mana. Yes, betul. Itu yang selalunya dibuat dalam kita punya film production. Okey. Penggunaan green screen ni adalah untuk membantu untuk kita mengurangkan cost production. Yang di mana jikalau lah kata for example kita buat filem kita tu nak kena pergi shoot dekat Sarawak. Kononlah katalah nak pergi shoot kat Sarawak, tapi kita punya filem semua orang based on pada KL. Dekat KL. So instead of kita hantar the whole crew, ada 30 orang ni terbang pergi Sarawak. Okey. So apa yang kita boleh buat adalah kita menggunakan green screen sahaja dan hantar seorang saja video video shooter dan producer, dan maybe ada lagi seorang ni adalah kru biasa, 3 orang ke 4 orang untuk pergi ke Sarawak ambil footage background footage untuk membantu combine balik dengan apa yang kita dah shoot dekat green screen dekat studio tu. Lebih jimat daripada kos kita mengeluarkan makan untuk 30 orang. Okey. Dan kita keluarkan kos untuk penerbangan tiket flight Sabah pergi balik untuk 30 orang. Okey, why don't kita shoot je green screen, hantar 3 orang sahaja pergi sana untuk pergi shoot maybe for example background hutan ke benda sebagainya, return balik dan kita tampal menggunakan green screen. Okey. Macam tu. Ramai jugalah kalau tengok wedding punya store. Kalau kebanyakannya yang Chinese punya wedding punya store, diorang banyak buat shoot tapi belakang background dia background dekat Itali, background dekat Venice, okey, background dekat London dan sebagainya, tapi sebenarnya semua shoot, okey, semua shoot dekat studio dan dia menggunakan green screen sebagai effects. Alright. Okay. Right, okay, semua okay, boleh follow? Boleh sir. Right, okay. Boleh sir. So dalam kita punya film activity, okay, dalam kita punya film juga, okay, green screen ni memang menjadi kita bagi a part of kita punya film production lah, okay. Sebab dalam kita punya film production adalah untuk macam sebagai itulah, untuk menjimatkan. Itu the main reason kita menggunakan green screen, okay. Untuk menjimatkan kos. Lepas tu barulah untuk masukkan efek sebenarnya. Tapi secara keseluruhan, kenapa kita pakai green screen adalah untuk menjimatkan kos. Tapi there was a drawback kalau kita menggunakan green screen. Drawback dia dalam mana? You guys akan mengenyahkan kerja editor. You guys akan kena most likely kena set up lah untuk green screen. Daripada kita nak kena pergi on location, habis tak green screen, you guys kena set up. So nak set up green screen is not a very simple job. You guys kena take somebody yang betul-betul high dan juga yang memang betul-betul faham tentang green screen ni, barulah studio green screen ni boleh buat. Kalau tidak, you guys punya projek studio green screen dia akan jadi separuh jalan je. Banyak kalau kita tengok ramai orang cuba untuk buat video studio green screen tapi tidak berjaya. Kenapa? Salah color code, lighting tak betul, space tak banyak dan sebagainya. Betul, memang awak akan terasa macam tu. Okay, tapi because of adanya option dan kita boleh
tahulah sebenarnya penggunaan untuk buat green screen ni sebenarnya bukan mudah. Dia ada kontra dia dekat situ Okay, now saya nak tunjuk awak video. Tengok macam mana green screen ni digunakan dalam pembikinan filem So at least you guys nampak macam mana dia orang guna. Boleh nampak? Nampak ke? Alright, okay. It's more complicated than you may think. Long before the cameras start rolling, there is a considerable amount of prep work that goes into finding the correct landscape, actors, scriptwriters, directors, makeup artists, computer graphic artists, camera crews, and the list goes on. In this video, we'll go over a general overview of how today's movies and high-end television shows are made and some changes the industry is making in a post-coronavirus world to take advantage of today's best technologies. Welcome to Movie University. On this channel, we explore various aspects of the movie entertainment industry. If you like what you see, consider hitting to stay the same. The methods of how things are done before, during, and after may surprise you. Let's take a look at how movies and television shows are made. It all starts with an idea. About half the time, someone will pitch an idea about a movie to a movie studio. Other times, someone from within the studio will come up with an idea and shop it around inside the company and seek approval. Studio executives and bigwigs will weigh the arguments of the movie. Some of the things they'll consider are cost of making the movie or show, audience size for who wants to see such a product, potential earnings at the box office and rentals, chances of it becoming a breakout, interested parties in favor of financially supporting a project, and the reputation it will give the studio. After a while of deciding on whether a project should or should not be greenlit, scripts are written. This can take anywhere from a couple of months to a couple of years. During either the proposal process or script writing, creative differences can pop up, causing staff members to leave the project. Sometimes these resolve themselves in the form of another but similar movie being made and being released around the same time from a different studio. Once a script is finalized, pre-production ramps up in earnest. Filming locations are scouted, camera crews are brought in, makeup artists booked, secondary directors hired, lighting crews found, costume department and computer graphics specialists are all hired to make the movie. While traditional film location scouting still occurs, a great deal of technology has helped step in to allow directors to see what locations or virtual sets will look like. Today, locations can be scanned into a 3D environment by a small local team. The data can be sent wherever a director and his staff are, allowing them to recreate the location in the virtual world. This allows them to have an idea of what challenges they will encounter if they choose to use this location. Some things to consider are what equipment to bring, how to work out logistics of bringing their equipment, food, water, and personnel, and angles to place the cameras for ideal shots. Another area that is seeing a boom are visual aids and sets. While you may know that Hollywood likes to use a lot of green screen to make epic-looking sequences, one thing that is changing is the use of massive electronic screens that wrap around a set. One of the first movies that used this extensively was Oblivion with Tom Cruise in 2013. However, since then, big productions like The Mandalorian have used the large screens to help envelop actors with a sense that they are actually in their environment on top of saving time on the back end of post-production special effects. This helps eliminate the need for green screen technology altogether for large swaths of the movie, saving time and money. Camera resolutions and screen pixelation have come to the point where the human eye cannot tell the difference when watching the finished product. Once principal photography is complete, the raw footage is sent to computer graphics specialists to add in details in the movies on top of video editors to chop up the footage into the final product. During the editing process, the editors will also adjust the scenes to match a particular color palette.
While all of this is happening, there are also sound editors who are working hand in hand with the video editors to add sound effects. From here, directors will give their opinions of scenes and hand instructions to support editors or directors to make changes. Once these changes are made, a more finalized draft is sent to the music composer of the movie, where a musical score is placed into the timeline. Once a director feels comfortable with this draft, it is sent to executives at the movie studio to screen the movie. They will give their feedback for changes they believe will be better for an audience. Sometimes reshoots are required, costing studios millions of dollars, as was the case with Rogue One and Justice League. After several back and forths on this, the movie will be tested in front of a small showing of volunteers from the general public. Based on their feedback, the studio may decide to make changes or allow the current version to be released. From here, a special screening is arranged for movie critics to allow them to write about the movie in newspapers and websites, drumming up interest and giving the movie some free publicity. This is where you come in. Based on box office returns and audience ratings, studios may then decide to create sequels, as was the case with the John Wick series. What's your favorite part about the movie making process? Do you have aspirations to work in Hollywood? Let me know in the comment section below. This is Movie University, education in cinema. Okay. So ini adalah dia bagi tahu proses macam mana satu-satu movie tu dihasilkan lah, dan one of the part macam mana dia orang applykan kita punya green screen. Awak nampak penggunaan green screen dan sebagainya. So dia flow sama dia bagi tahu. Alright, okay. So function dia lah untuk kita menjimatkan satu-satu benda tu lah. Dan ada filem-filem yang mana kena buat balik lah, kena reshoot lah dan sebagainya, macam-macam lah. Ada filem yang kita panggil flop, tak jadi dan sebagainya. Kita spend so much money on that particular film untuk dia buat production, tapi flop. Ada banyak filem-filem flop. Okay, one of the film yang kita memang tahu yang boleh memang flop betul adalah filem Badang. Okay, Badang, kenapa dia flop? Adalah satu, dia keluar pada waktu yang sama Black Panther keluar. Maksudnya disiarkanlah pada waktu yang sama Black Panther ni disiarkan. So jadi orang akan lebih prefer tengok Black Panther daripada tengok kita punya Badang lah. Bukan nak kata Badang tu tak ada orang tengok langsung, ada orang tengok, tapi banyak orang menuju ke arah ke Black Panther instead of cerita Badang tu sendiri. Alright, okay. Alright, okay. Sekarang ni kita nak pergi lebih detail tentang kita punya green screen. Alright, okay. Dalam kita punya green screen ni, okay, dalam kita punya penggunaan green screen, alright, okay, kenapa green screen ni menjadi satu benda yang sangat-sangat penting dan selalu orang guna adalah because of untuk memudahkan kita punya kerja lah. Alright, okay. Sebenarnya ada teknologi dalam software itu sendiri yang akan memudahkan kerja kita. Alright, okay. Tapi penggunaan green screen ni adalah, orang kata apa, the best way, the cleanest way. Alright, okay. Bila kita nak menggunakan green screen, kita sebagai, ini sebenarnya bukan bahagian kita lah sebagai editor. Ini sebenarnya bahagian production lah. Tetapi selalunya editor akan alliance dengan production. Dia akan tanya macam mana you setting you punya green dulu. Dia akan beritahu you punya green code apa. Sebab tak semua green code yang sama, ada green code yang berbeza. That's why kita kena tahu apa code color yang dia pakai. Okay. Lepas tu apa yang kita nak kena buat, kita kena tahu macam mana dia set up lampu. Okay. Macam mana studio tu set up lampu. Sebab bila kita ada pencahayaan yang berwarna kuning, dia tembak pada warna hijau, dia akan jadi warna lain tau. Apabila kita ada cahaya warna putih, dia tembak pada warna hijau, dia akan jadi warna lain. So apabila kita ada subjek, kita letak pada bahagian belakang warna hijau, dia ada tembak dengan warna kuning, dan subjek tu dekat pula dengan kita punya belakang background tu, lagilah susah kita nak key. Ramai orang, okay, saya perasan ni saya cerita dengan awak sikit lah. Ramai orang yang duk beli beli kain hijau tu lah. Okay, beli kain hijau, okay, yang untuk nak hilangkan background ni lah. Apa yang dia orang intend untuk buat lah, dia orang letak hijau tu, kalau boleh dia orang duduk serapat-rapat yang boleh. Kalau macam ni dinding, dia duduk serapat-rapat boleh dengan hijau. Macam ni. Sebenarnya tu salah tau.
Yang tu salah teknik tu sebenarnya. Sebenarnya kita kena cuba lari jauh daripada warna hijau tu. Jauh daripada warna hijau tu. Kenapa? Okey, sekarang ni saya tunjuk Awak nampak saya punya ni kan, skrin saya kan? Katalah saya duduk sini. Lagi tak? Lagi tak video saya? Tak lagi kan? Tak, okey saya. Okey, alright, okey. Okey, sekarang ni saya duduk depan belakang saya awak nampak shadow tak? Kurang. Ada shadow tak? Saya angkat tangan. Ada shadow tak? Tak ada, Tak ada Okey, sekarang ni saya rapat. Bayangkan kalau belakang ni green screen belakang ni green screen. Saya rapat. Nampak shadow tak? Ada sir. Nampak. Nampak shadow tak? Mana nampak? Nampak shadow kan? Bila ada shadow ni, ini yang awak tak boleh hilangkan. Memang sangat-sangat susah untuk kita hilangkan apabila kita ada shadow. That's why sebenarnya apabila kita nak pakai green screen kita kena letakkan belakang jauh daripada kita supaya shadow kita ni tak drop ke dalam kita punya green screen. Tetapi saya tahu masalah yang dihadapi oleh awak. Kalau awak kebelakangkan shadow, awak punya green screen tu tak muat nak cover awak punya awak punya webcam ke ataupun benda lah yang guna kamera ke dan sebagainya. Kenapa? Sebab green screen yang awak beli tu adalah kecil sahaja. Dia memang selalunya green screen kita beli tu adalah sebenarnya kegunaan dia hanyalah untuk muka ataupun halfway saja, separuh badan saja. Maybe macam for example macam cutting macam ni. Separuh badan macam ni je. Tapi awak cuba nak masuk full body. Nak masuk full body, awak tariklah ke belakang. Nak bagi semua badan keluar. Bila semua badan keluar, nampaklah kat tepi-tepi ni pun hijau, tepi ni hijau dan sebagainya. Awak tolak kamera ni ke belakang lagi. Tolak kamera ni ke belakang lagi, nampaklah sini hijau, sini hijau, sini hijau. Nampak? Ada lubang-lubang kan. Itu sebabnya tak boleh. Dalam kita punya green screen setup, kita kena make sure yang bahawa green screen kita ni dia tidak jauh daripada kita. Dia jauh daripada kita. Itu adalah the best setup yang awak kena tahu. Okey? Supaya kita senang kita nak key. Supaya dia sebenarnya cara untuk key kita punya color dekat bahagian hijau belakang tu dia kena even. Even maksudnya kita tak ada, dia semua sama rata. Hijau dia semua color sama color. Dia tak ada tiba-tiba sini kita nampak macam ada graduation punya lighting. Dia gelap dia terang ataupun terang dia gelap dekat belakang tu, tak ada. Dia mesti hijau tu semua kena sama. Bila hijau tu sama, kita klik je sekali dekat dalam software, dia terus hilang. Hijau tu terus hilang. Itu yang memudahkan kita untuk kita nak edit kita punya video nanti later on. Alright. Okay. Itu dalam kita punya green screen lah. Okay. So kejap lagi kan kita akan discuss apa lagi yang kita boleh tengok yang kita boleh buat dalam kita punya green screen. Alright. Okay. Now saya nak tunjuk you guys video apakah yang filem-filem kita yang dah buat menggunakan green screen. So at least you guys tahulah. Kita tengok sebelum dengan selepas. The movies that came out in 2019 were a feast for the eyes. Hollywood's special effects artists built things from scratch, while actors and stunt people alike risked it all for the perfect shot. Meanwhile, new breakthroughs in CGI and animation helped us see the world like we've never seen it before. Here's a behind-the-scenes peek at some of the films of 2019. In Jordan Peele's Us, a family faces off against their murderous doppelgangers. To allow Lupita Nyong'o and the rest of the cast to act alongside themselves, they didn't rely simply on the classic split-screen technique typically used in twin movies. Because the actors had to play two characters, they had to shoot each scene twice, each time opposite a body double. Then the FX team did extensive face and body replacements to create final shots like this one, where Nyong'o is face-to-face with her body double. And to create this terrifying shot, where the little girl is being choked by her doppelganger, actress Madison Curry actually gripped a green paper cup, which would later be digitally replaced with her own face. Captain Marvel was the role Oscar winner Brie Larson was born to play.
To get in shape for the role, Larson worked with trainer Jason Walsh, doing everything from lunges to chain push-ups. She trained with him for about 9 months before Captain Marvel started shooting. All of that training allowed her to do stunts like this. Nama saya Hairul. Dan Mairul, bila buat sesuatu, mestilah convenient. Disney's first live-action remake of the year gave us an adorable CGI version of the big-eared elephant, but somebody still had to play Dumbo on set. So Disney employed a creature performer and stunt double to give the cast something to interact with and to help the visual effects team better animate Dumbo's movements in post-production. The actor had to learn to walk like an elephant and also how to move around on stilts. Yet another movie proved that stop-motion animation isn't dead, but we probably don't need to tell you that anymore. The sheer amount of effort can be seen in some of the numbers. The animation team made 106,000 character faces and built 110 sets covering 65 unique locations. One sequence involving a collapsing ice bridge took over a year to shoot. Link, meanwhile, was incredibly complicated to construct. The puppet stood 16 inches tall and had to be covered in fake fur, as moving around stop-motion puppets covered in real hair can be incredibly difficult. Pixar, meanwhile, proved yet again that it's not even close to done changing the animation game with Toy Story 4. Each breakthrough in Pixar animation helps the team animate the next movie better. For instance, thanks to its work on Rain and Rivers in Ratatouille and The Good Dinosaur, it was able to create the opening downpour in Toy Story 4. Meanwhile, fur is typically an incredibly difficult thing to animate, which is why you rarely saw stuffed animals in earlier Toy Story movies. But now, thanks to Monsters, Inc., it's not so hard for Pixar, which allowed Ducky and Bunny to shine, as well as this realistic cat, just compared to Sid's dog from the original Toy Story. And years of perfecting shiny surfaces allowed animators to really bring out Bo Peep's porcelain skin, making her look like a much more convincing doll. Much of this had to do with how the character was lit. The team found that only circular lights with no sharp edges would reflect well on porcelain. Thanks to the Lion King reboot, the lines between CGI, animation, and live action were blurred. The movie was shot on a real stage, had actors in it, yet it was completely animated. The movie used what was called virtual production. It was filmed using virtual reality, which allowed the crew to actually step inside the animated worlds it created and better stage scenes. Part of what made the world feel so realistic was the scatter tool, which the visual effects team at MPC Film developed while working on The Jungle Book. It allowed the team to sprinkle elements like rocks, leaves, and twigs across the surface, instead of having to place each element there one by one. While the goal for The Lion King was to make all the animals as realistic as possible, they couldn't stray too far from fan favorites. Take the iconic shot of Rafiki lifting Simba on Pride Rock. In the original version, Rafiki stands. In the new version, he sits. That's because actual mandrills can't really stand up like that, so they let him sit, but shot him at an angle so you still feel the same overwhelming sense of emotion. The live-action reboot of Aladdin got a little help with some heavy helpings of CGI. For the scenes where Genie is in his blue form, Will Smith's movements were captured via a motion capture suit. For A Whole New World, actors Mina Massoud and Naomi Scott sat on a 15-foot high rig, while a rough version of what we'd see behind them in the finished product was projected on the screen. But there are some things you just can't fake, like the impressive stunts in the opening chase sequence, and of course, Will Smith's dance moves. Practical effects didn't die in 2019. In fact, they flourished. For the surreal musical numbers in the Elton John biopic Rocket Man, actor Taron Egerton was lifted by wires when he plays Crocodile Rocket the Troubadour, and he actually did another scene completely underwater. The actor spent months learning to sing and perform just like Elton for the role. Tom Holland and his stunt doubles had to be prepared for lots of web slinging and jumping. Things got especially intense during the movie scenes in Venice, Italy.
But the tour de force here was the sequence of Mysterio's illusions, which involved complicated CGI done by Framestore. Among the most difficult things for the team to pull off were the transitions within the scene from one type of environment to another. For the scene in which Spider-Man looks at his reflection in shards of glass, the VFX team had to create 20 individual Spider-Man suits, and it used other Marvel movies as influences. For example, the many broken robots, complete with hanging wires and broken metal, as seen in Avengers Age of Ultron, inspired the look of the zombie Iron Man suit. With all that work, it's no wonder it took 9 months to make. John Wick 3 proved yet again what makes this beloved action franchise so awesome. But this time, it wasn't just Keanu Reeves killing it, he was joined by Halle Berry. Reeves began training for the film at least 5 months before, working on everything from martial arts to weapons. Berry, a newcomer to the John Wick universe, also went through intense training. Berry said she trained to fight both like Keanu and with him in very close proximity. John Wick 3 shows how many considerations go into an action scene that you'd never believe. Take, for example, this instantly iconic sequence in which Reeves rides a horse through the streets of New York. Horses can't actually run on tarmac, so they covered the road with mats and still managed to get the perfect shot. And speaking of practical action, this Fast and Furious spin-off was chock full of it. Stars Dwayne "The Rock" Johnson, Jason Statham, and Idris Elba were of course actively involved. One of the movie's coolest scenes, involving jumping out a window and running off the side of a building, was done in front of a blue screen and involved impressive wire and rope work. Training for the movie was intense, but that'll happen when your movie is directed by a former stunt guy. This action movie was divisive, but its technical achievements are still admirable. Creating a younger Will Smith to act alongside the present-day Will Smith involved a mix of motion capture and CGI. This wasn't just de-aging or facial replacement. The VFX team created a whole other human digitally, meaning Will Smith was actually still playing his younger self. The special effects team at Spectral Motion had a difficult task, adapting popular source material that didn't offer a ton of visuals to work off of, yet the team still nailed it. Instead of puppets, they put actual performers inside these monsters, like noted creature performer Javier Botet. Meanwhile, the moves of Troy James from America's Got Talent were perfect for the jangly man. But of course, some CGI was still used for touch-ups, as well as some of those little details that are just too hard to get practically. The combo of practical effects and having actual performers play these monsters really helped bring the book's classic 2D sketches to life. The biggest box office success of 2019 was epic in every sense. For the scene in which Captain America fights a past version of himself, Chris Evans actually shot both sides of the fight. For the moments in which the two Caps interacted, they got a body double, whose face was later replaced digitally with Evans' face. Originally, neither Cap had a helmet on. However, the VFX team later added a helmet to one of them so the audience could follow along easier. And were you convinced by how Cap looked as an old man at the end of the movie? The team used an older skin double, who'd have a similar age and shape as older Cap, and combined that with Evans' face. Another major transformation was Thor's weight gain. Chris Hemsworth wore a convincing prosthetic bodysuit on set. And how exactly did they put together the massive final battle against Thanos and his army? And how did they get so many Hollywood A-listers in the same place for the payoff of the decade? Thank green screens for that. The latest Terminator sequel returned to its roots, reuniting stars Arnold Schwarzenegger and Linda Hamilton. The epic car chase in Mexico was actually shot in Spain. It featured a lot of committed stunt drivers, and many cars were destroyed in the process. Much of the CGI might look familiar. The Rev 9's liquid metal is a callback to the legendary T-1000 from Terminator 2: Judgment Day. But they did do something unique with CGI here. They de-aged Schwarzenegger and Hamilton, as well as Terminator 2 star Edward Furlong, to create a never-before-seen flashback. For this scene, body doubles played young T-800, Sarah Connor, and John Connor. The original actors' faces were then placed on the body doubles during post-production.
De-aging is becoming much more common, to the point it's barely shocking anymore, but prepare to see a lot more of it in the years ahead. What were some of your favorite effects of 2019? Let us know in the comments. Right. So nampak kan dia punya usage, okay? Dia punya usage dalam kita punya film industry. Macam mana dia boleh buat everything, semua benda-benda macam tu. Right, okay? Kalau awak perasan lah, saya tak sure you guys ada follow up atau boleh follow up. Tapi dia ada video ni ada tersiar lah dekat Facebook. You guys boleh try. Ada kan kita ada seorang rakyat Malaysia yang apa tu, apa ke nama dia ni, yang dia ni boleh buat VFX, dia buat sendiri bukan VFX, yang dia ada join dengan artis luar negara. Sofian. 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 Kata salah saya baru ni saya ada tengok video dia shooting dengan Ryan apa nama Muhammad tu Ryan Reynolds yang Green Hornet yang berlakon jadi Green Hornet tu. Deadpool yang berlakon jadi Deadpool. Green Hornet tak kenal. Yang laki yang berlakon jadi Deadpool tu, so they shoot video iklan dengan laki tu secara online. So dia bagi skrip benda semua. So dia orang shoot menggunakan Zoom call, dia buat, lepas tu dia edit, bam jadi. So awak nampak sebenarnya possibility untuk kita buat satu benda tu, kita adakan satu benda tu dalam satu tempat yang sama, boleh jadi dengan ada green screen. Maksudnya daripada kita nak kena pergi sana jauh dan sebagainya, kita hanya boleh buat Zoom call dan sebagainya, benda tu dah memang boleh jadi. Okay. Tapi macam saya bagi tahu, dia ada pro and cons. Pro and cons tu kejap lagi kita akan discuss. For the time being ni kita go for 10 minute breaks dulu. Lepas tu kita sambung balik. Boleh? Boleh, sir. Siapa tak ada Sekejap saya nak check. Ada 11 orang. Ada seorang tak ada. Aiman ada? Aiman Rafai. Ada, sir. Amin Akmal ada tadi? Ada, sir. Anissa? Ada. Farida? Ada. Aiman Hanif? Ada. Ada, sir. Alright. Muhammad Azim? Azim tak ada Ada. Ada. Adriana Fitria? Ada, sir. Farhani? Fahani line dia tak okey. Line dia tak okey. Nurul Ashikin? Ada, sir. Alright. Putra? Ada. Siti Ada, Khadijah? sir. Siti Khadijah ada? Ada. Alright. Okey. Ada. Tadi Hani Hani tadi. Alright. Okey, tahu kita go for 10 minute break, nanti kita datang balik. Kita sambung balik nanti. Alright, okey?
Alright, boleh kita continue? Boleh sir. Okay, kita sambung sikit lagi Right, okay. Tadi kita dah tengok green screen dalam kita punya industri perfilman. Okay, dan macam saya bagi tahu tadi, kita sebagai editor, kita kena tahu siapa nanti kita yang nak kena key kita punya green screen tu. Alright, okay. So macam saya bagi tahu tadi, kita dia ada pro and cons apabila kita menggunakan green screen. Alright, okay. So yang pro tadi adalah yang di mana kita memudahkan kita punya kerja, kita boleh buat production yang luar. Kalau macam for example, kita tak payah pergi jauh-jauh, kita hanya hantar 2-3 kru saja untuk dapatkan footage tu. Kat sini kita buat green screen pun dah boleh menjadi, tak jadi isu pun. Alright, okay. Okay, dia punya cons dia pula. Okay, consequences dia kalau kita nak menggunakan green screen, kita memerlukan bajet yang besar untuk kita set up besar. Okay, macam for example, tadi awak ada tengok scene-scene yang di mana apabila dia orang membuat movie Avengers. Alright, okay. Movie Avengers. Sekejap. Okay, dia buat set-set untuk kita punya filem. Alright, okay. Sekejap saya tunjuk sampel. Okay, tengok ni Okay, bila kita ada this kind of punya set, bila kita ada ramai orang, okay, set kita akan jadi besar. Bila set kita akan jadi besar, kita perlukan ruang yang besar, kita perlukan semuanya besar. So cost akan menjadi banyak untuk kita nak set up benda ni. Right, okay, cost memang menjadi banyak untuk kita set up benda ni. Okay, bukan senang kalau kita nak set up. Apa tambah-tambah lagi apabila kita menggabungkan ramai orang dalam satu-satu shot. Okay, so menjadi banyak. Alright, okay. So macam for example yang ni, okay. So dia akan orang kata apa, sebenarnya secara logik, kalau nampak bawah ni, dia orang berlari kat atas treadmill, tapi dalam filem tu sebenarnya dia orang lari betul lah. Okay, sebenarnya ni boleh je di shoot satu-satu. Maksudnya first kita shoot yang apa ni, shoot si siapa ni, Captain America dulu, lepas tu shoot Black Panther, lepas tu shoot Black Widow, lepas tu shoot dia ni, lepas tu baru kita gabung-gabung. Proses tu memang boleh buat, tetapi kita takkan dapat kita panggil sebagai orang kata apa, synchronization. Okay, maybe ada orang ni lari terlebih perlahan, ada orang ni lari terlebih laju, sebab kita tak boleh nak marking nak lari laju macam mana. So bila kita ada gerak, kita letakkan semua sekali, barulah kita tahu okay, kita nak lari ikut mana, siapa kita punya marking, macam mana kita nak lari dan sebagainya. Okay, so dia punya cons dekat situ, okay, menyusahkan kita adalah ada dia punya part-parts lah seperti itu dan sebagainya. Alright, okay. Bila kita nak set, kita kena tahu, kita nak kena budget. Yang ni adalah lelaki yang memainkan peranan raccoon. Okay, so dia kena ada orang juga dekat dalam ni. Alright, okay, untuk sebagai satu indication. Okay, walaupun kita boleh menggunakan visual effects, maksudnya computer generate, okay, untuk lelaki ni pegang raccoon tu, tapi sebenarnya kena ada juga orang untuk memainkan raccoon tu. Alright, supaya nanti bila dia key, dia akan masukkan dalam green screen ni akan hilang, akan ada lubang kat sini, barulah dia orang akan masukkan raccoon dekat dalam ni balik. Alright, okay. So banyak penggunaan dalam green screen ni, memang ramai masih lagi orang pakai. Okay, dan masa yang sama juga banyak juga benda-benda yang masih menjadi orang kata apa, flaw lah dalam kita punya penggunaan green screen. That's why sekarang ni teknologi makin lama makin maju. Teknologi makin lama makin maju. Teknologi in terms of everything. In terms of everything maksudnya in terms of dalam kita punya kamera, dalam kita punya software, dan dalam kita punya hardware. So macam mana kita nak gunakan sebagainya, benda-benda macam tu. Alright, okay. So macam for example, kalau kita tengok secara tak langsung, yang ni banyak more kepada hardware. Okay, kita shoot pakai kamera, kita pasang green screen, kita set up lampu, settle. Lepas tu kita ambil green screen, kita campak dekat dalam kita punya software, kita keykan dia, jadikan dia. Alright, okay. Lepas tu jadilah kita punya effect green screen. Nowadays kamera makin lama makin bertambah bagus, kita punya software dah bertambah bagus, semua dah bertambah bagus. Okay, so apa yang dia buat lah, ada satu filem tadi ada satu video tadi saya tunjuk, dia ada mention yang berkaitan dengan Star Wars Rogue One.
Okay, Star Wars Rogue One ni apa dia orang buat adalah dia orang telah menggunakan satu mekanisme baru yang di mana dia orang tak menggunakan green screen. Dia orang menggunakan projector. So instead of kita guna green screen tak, dia terus gunakan projector. Dia orang nak dekat mana, kamera ni terus shoot orang tu. Okay, dan projection tu terus keluar. Okay, awak nak ke mana? Planet Marif. Dia tembak terus, dia project terus, dia buat projection Planet Marif. Dekat sini terus buat kat sini. Dan sebagainya. Okay, so itu adalah teknologi baru yang dihasilkan. Okay, kenapa saya kata itu teknologi baru? Okay, sekarang ni kalau kita ambil kita punya kamera, kita ambil kita punya kamera DSLR awak ke kamera digital awak ni, kalau kita on, nanti awak datang kelas awak on awak punya projector dekat kelas awak tu, cuba awak shoot awak punya projector. Okey, bila awak shoot kita punya projector, mesti kita tak boleh nak capture. Mesti gambar dia akan jadi macam blurry sikit dan sebagainya. Sebab apa? Kualiti projector yang kita ada sekarang ni, yang kita guna sekarang ni bukan yang high level punya projector. Alright, okey. Memang biasanya. So apa dalam filem ni buat, dia kata kenapa kita tak boleh guna a very good quality punya projector, kita project terus pada dinding dan kita letak karakter kita terus shoot. Lebih senang daripada nak balik, nak buat green screen, nak kena render dan sebagainya. Terus shoot dan kita terus dapat. Yes. Dan diorang buat dan diorang test pada Rogue One. Memang jadi. Exactly apa diorang nak tu memang jadi. Memang diorang dapat. Okay. Dalam yang itulah teknologi barulah. One of the things. Saya rasa lepas ni akan lagi yang penggunaan yang macam tadi lah yang menggunakan projector tu. Okay. Ada satu lagi filem. Nama filem tu Mars, tak silap saya. M-A-R-S. Mars ke Mosri? Nama filem tu Moon. Sorry, minta maaf. Nama filem tu Moon. M-O-O-N. Okay. Nama filem tu Moon. Dia menggunakan konsep yang di mana sama macam yang tadi projector tu. So apa dia orang buat? Dia orang ni berada dalam spaceship. Okay. So selalunya macam bila kita lihat dalam spaceship ni, kita takkan dia orang nak bawa kru kamera pergi naik spaceship, pergi nak shooting dekat atas galaksi kan. So apa dia orang buat? Dia orang masuk dalam spaceship. Okey, lepas masuk dalam spaceship tu, dekat belakang tu, spaceship tu dia macam dia menghadap dinding lah. Dekat dinding tu semua ada projector screen. So apa dia buat? Dia tembak dekat projector screen tu suasana dekat angkasa. Kapal terbang ni dekat atas ni dia tengah bergantung ni, kapal terbang ni gerak lah. Macam dia bergerak betul. So kamera ni boleh shoot daripada luar kapal angkasa, boleh shoot dalam kapal angkasa, memang nampak background dia, gambar background spaceship. Saya lupa jap, saya cuba cari. Saya rasa ada hari tu. Sebab saya pergi tengok green screen punya inilah dia orang buat. Moon spaceship. Sekejap. Moon green screen ada tak? Sekejap, betul tak? Sekejap saya rasa nama movie tu The Moon. The Moon ke? Movie Moon. Betul tak? Ke saya silap? Bukan filem ni bukan Moon yang 2022 ni. Apa kan nama filem tu Saya rasa Moon ke Mars. Mars bukan. Mars. Mars movie.
Sekejap saya cuba cari sekejap. If you're watching this, then you know by now a huge problem is. I need you to be brave. That's crazy. For Are you sure? Yeah. Be an adventure. First man to walk on the moon. That'd be something. We've chosen a job so difficult, requiring so many technological developments. We're gonna have to start from scratch. Sekejap saya tengok Only after we master these tasks do we consider trying to land on the moon. Neil, if this flight is... Okay. First man. Okey, panjang umur awak ni. Okey, tengok ni. Ini cerita pasal diorang pergi ke bulan tau. Nanti kalau ada masuk pergi tengoklah. Ni first man ni. Okey. Awak nampak tak ni? Sebab saya ingat cerita ni, saya ingat filem ni sebab saya pergi dia punya diorang datang Malaysia, diorang buat talk show, conference berkaitan dengan VFX, dan company yang buat VFX tu memang buat filem ni. Masa tu belum release lagi Awak nampak tak yang sekarang ni, yang screen dekat awak ni, awak nampak kan? Yang ada tulis perkataan awak yang dekat bulan kan, nampak kat bulan kan? Nampak, sir. Okey, ini bukan dekat bulan ini adalah dekat kuari. Untuk pengetahuan awak, ini adalah dekat kuari, ini bukan dekat bulan.
Diorang kata kita nak cari satu tempat untuk yang luas nak jadikan permukaan bulan. Dia kata dekat dunia tak ada, memang tak ada. So apa diorang buat? Dia kata pergi cari tapak kuari. Sebab dia kata bila nak berada dekat bulan dia kena gelap segelap-gelapnya sebab dia nak nampakkan belakang tu gelap. Sebab dekat tempat-tempat kita ni ada cahaya-cahaya lampu kan. So apa diorang buat? Diorang pergi cari tapak kuari. Memang tapak kuari tu tak ada lampu, diorang tala seketul lampu je, tembak seketul lampu je. Jadilah macam ni. Mula saya tak tahu. Lepas tu diorang review kata kita pergi tapak kuari, diorang cari tapak kuari. So awak tengok dalam ni dia akan tunjuk macam mana diorang buat tu A period piece shot from the 60s. We had to come up with a diverse set of techniques to be able to fit into this movie, which was going to be shot in 16mm and 35mm film. We came up with shooting our craft in front of an LED screen. Nampak tau? Belakang tu skrin sebesar alam. Diorang buat kapal terbang dan juga spaceship tu untuk diorang shoot dekat dalam ni. Nampak tak? Because of this technology dah makin lama makin maju, diorang boleh buat macam ni. So apa? Bila ada teknologi ni, kita punya kamera sebagai cameraman, kita are freely to move anywhere. Kita boleh nak mana-mana angle kita nak shoot boleh. Memang tak akan menjadi isu. Memang boleh shoot mana-mana pun boleh. Dalam kapal terbang, dalam luar kapal terbang, dalam angle ni nak tukar dia punya scene tu, tak cantik lah scene ni. Kita tukar pergi scene lain, scene sunset. Boleh buat tukar scene sunset. Sebab apa? Sebab belakang tu adalah screen. Using archival footage, actually using actual footage which we found, we processed and then put into the movie. And then also yang footage tadi tu adalah footage pada NASA Diorang ambil footage pada NASA. When I first met Damien, he had what he termed his notebook, which basically outlined the entire movie. He had notes on how a particular scene was going to sound and how it was going to look. And Damien also wanted to avoid trying to use any green screen or blue screen. You know, like he wanted to try and get as much in camera as possible. We basically had to redefine what in camera meant. What we came up with was a way in which we could see that computer-generated imagery through the camera. So we built this massive 35-foot tall, 60-foot wide diameter LED screen. We actually ended up producing 90 minutes of content for the screen where we had to do all the sequences to their entire length. In doing that, that also provides a lot of interactive light and reflections on the characters, and it also allows the actors to actually act to what they're actually seeing. So for example, there's a shot where Ryan breaks through the atmosphere. He's in the X-15 and he breaks through, and what you see is a reflection on his visor and in his eyes. That is the actual CG content on the screen actually caught in camera. So that shot is entirely in camera. Having done that, we got so much for free, which would have been like an even bigger task in post. One of the techniques which we also used was the use of miniatures. Ian Hunter's team built various models at 1/6 scale, which we used for the LEM docking sequence. He also built a 1/30th scale of the Saturn V, which you see in a couple of shots, and that model was about 14 foot tall. The idea behind using miniatures was that if we ever had a shot of one of our craft as a mid shot, we would then be using a miniature at that particular size. Anything which was going to be further away, like we used CG, and anything which was really close to camera, we had to use something far bigger to make it look believable. So we actually used full scale practical builds and also around 80% scale of the Gemini capsule. First Man to me was special in that we were able to use so many different techniques, so many older techniques, brand new techniques, but then bring them all together into a movie which hopefully people find believable. Nanti you guys tengok yang first Man tadi lah. Okay, so orang dah buat macam tu, ubah skrin dan sebagainya. Itu dah berubah lah. So zaman kita dah berubah. Bila masuk sekarang ni lagi banyak software pun untuk kita kita nak generate kita punya keying tu, kita nak key tu pun dah berubah. Dia tak macam dulu. Kita boleh tukar dan sebenarnya benda tu akan jadi lebih senang. Lebih senang dan sebagainya lah. Macam for example, dulu kita nak key, kita kena pakai green screen, kena pakai blue screen. Awak nak buat background belakang ni kena pakai green. Sekarang ni kita ambil dalam within
period yang apa ni, saya bagi tahu kita punya pandemik 2 tahun ni je. Apa jadi sekarang ni? Saya tak payah pakai green screen pun. Saya boleh key saya punya belakang ni. Saya boleh hilangkan saya punya belakang ni. Kenapa? Because of teknologi yang ada pada kamera dan teknologi AI, artificial intelligence yang ada dalam kita punya software. Saya tak perlu fancy software. Saya perlu ada Google Meet je. Ada Google Meet, saya boleh hilangkan belakang ni. Okey, tapi dia ada flaw dia. Okey, flaw dia macam mana for example? Jikalau saya tak cukup lighting. Bila saya tak cukup lighting, dia akan effects. Macam dia boleh effects? Sebab dalam AI dia akan ada face detection. Dia akan detect kita punya face. Face kita ada 5 point. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 4 5. Kita punya point. Kita point untuk dia detect kita punya facial kita. Dapat detect 5 point ni, dia dah tahu facial kita dekat sini. So kita akan ada rambut, kita akan ni, dia semua dia detect. Lepas tu ada body, masuk shoulder dan sebagainya, joint-joint dia dapat detect, settle. Belakang tu bukan manusia, buang semua. Alright, okay. Termasuklah dia punya kiraan bacaan dia, skin tone dan sebagainya. That's why awak tengok every single day, okay. Kalau macam software lah, every single software, awak perasan tak? Every single month akan ada update, software update. Kita punya apa ni, browser update. Ada kan? Kita punya Google Chrome ni selalu je update, betul? Betul kan? Ada update kan? Ada sir. Dekat awak punya iOS, siapa yang pakai Android pun ada update tiap-tiap bulan kan? Kalau kita install kita punya software yang ada menggunakan kamera, dia akan ada update kan? Dia update apa? Sebab dia update data yang diorang kumpul daripada orang. Alright? Setiap kali pengguna menggunakan kamera, menggunakan features yang ada tu, diorang akan update. Oh, skin tone color ni macam mana nak hilangkan? Okey, pop dah dapat, confirm. Okey, update. Masuk dalam data. Kalau 1000 orang ada skin tone yang sama macam saya, macam mana cara nak hilangkan dia? Oh, kena hilang pakai ni. Okey, update, hantar kat semua orang. Lagi banyak user, lagi cepat kita update. Lagi banyak user, lagi cepat kita improve the technology. That's why sekarang ni kalau nak hilangkan belakang ni tak payah ada green screen, boleh hilangkan sendiri saja. Terus hilang. Dah tak payah pakai green screen dah. Zoom pun tak payah pakai green screen. Ini pun tak payah green screen. Google, saya tak pakai software, tak payah install. Saya hanya pakai Google Chrome sahaja. Google Chrome dan Google Meet saja. Dah hilang saya punya green belakang ni. Dah tak payah pakai green screen. Siap dia provide lagi dekat dalam tu macam mana kita nak menggunakan ni. Okey. Perasan tak? Benda ni mula-mula masuk dekat mana? Teknologi yang hilang ni tanpa menggunakan green screen. Siapa tahu? Siapa perasan? Siapa perasan dia akan tahulah. Teknologi yang hilang tanpa menggunakan green screen ni. Zoom, right. Okay, Zoom keluar famous masa yang awal-awal tu lah Zoom meeting yang dulu alright, okay. Sebenarnya yang mula-mula boleh hilangkan ini consumer secara detail saya tak tahu siapa daripada siapa, tapi secara consumer maksudnya alatan yang consumer boleh pakai. Mula-mula yang dapat adalah pada iPhone 11. Remember tak masa iPhone 11 keluar, dia ada satu function yang dia boleh blur belakang, lepas tu dia boleh convert jadi portrait mode. Portrait mode lah, jadi studio mode. Ingat tak yang dia boleh, okey kita tangkap gambar, kita boleh hilangkan jadi hitam ataupun putih. Kita panggil sebagai high key dengan low key. Ingat tak tu masa tu? Siapa ingat? Masa iPhone 11 ke iPhone 10 dia ada launch. Dia betul, iPhone 11 ada 3 kamera kan? Betul lah, iPhone 11 yang bila tangkap studio mode, dia boleh hilang belakang tu. Masa tu lah the first kali yang consumer yang di mana dia boleh start hilangkan belakang tu. Tapi belum jadi bentuk video lagi. Right? Tanpa menggunakan green screen. Nowadays, because of the software dah update, semua phone dah boleh buat benda yang sama. Bila phone dah boleh buat benda yang sama, hardware pada phone dah boleh buat benda yang sama, kita punya software dan juga AI, artificial intelligence dalam kita punya software pun dah boleh buat benda yang sama. Now semua kamera boleh buat.
Awak pakai Android ke, awak pakai iPhone ke, semua boleh buat. Tak jadi masalah. That's why kalau tengok ada setengah-setengah kamera ni, dia boleh buat blur belakang. Blur belakang tu because apa? Kita ada AI. AI dah detect kita punya face detection semua dengan body, pam, dia boleh hilang yang belakang tu. Simple as that. Tanpa menggunakan green screen. Alright, okay? Tetapi walaupun teknologi ni dah makin lama makin maju, dia memudahkan kita kerja dan sebagainya, tapi kena ingatlah ada 2-3 benda dan teknologi ni yang masih lagi belum boleh cater. Macam for example, jikalau saya ada lebih daripada 2 orang duduk kat sini, dia tak boleh nak detect. Itu problem dia. Kalau kita pakai siapa, dia memang khas untuk seorang saja. Okay? So nak tak nak, kalau nak key, kita masih lagi kena pakai green screen untuk buat benda tu. Yang kedua, lampu. Lampu tak cukup, sama juga, no point. Kita tak boleh juga key, kita kena pakai lampu yang secukupnya. Tapi tak apa, nanti dalam kita punya kelas malam esok, insya-Allah saya akan bagi you various type of different punya footage green screen, yang di mana kita akan try one by one. Yang lampu gelap, yang lampu terang dan sebagainya, yang kita akan tengok macam mana effects dia kita akan dapati. Alright, okay, boleh? So far okay? Boleh faham? Okay, sir. Penggunaan green screen, saya tahu maybe kita takkan guna buat masa sekarang ni, awak takkan guna sebab awak rasa macam tak apa, aku shoot semua. Tak apa, betul. Nanti bila you guys dah berada dalam industri, nanti you guys akan nampak kenapa green screen ni sangat-sangat berguna. Okay, alright, okay. So hopefully that you guys boleh learn something throughout kita punya kelas, for today punya kelas. Hopefully that you guys boleh tahulah sedikit tentang green screen ni. Ada banyak lagi yang boleh saya explain, tapi disebabkan time tak cukup, saya berharapkan agar you guys bolehlah pergi ke mana-mana source yang you guys tahu untuk you guys tengok dan belajar sedikit tentang green screen ni. Sangat seronok belajar green screen. Dan kalau boleh, kalau ada idea untuk you guys implementkan, you guys implementkan green screen dalam dekat you guys punya setiap shot tu lah. Alright, okay, memang banyak. Masa saya berada dalam industri pun banyak memang menggunakan green screen. Function dia satulah, penjimatan, itu je. Memang kita kalau boleh nak cut cost tu, seboleh-boleh cut cost tu. That's why kita orang menggunakan green screen. Alright, okay. So far ada soalan nak tanya? Semua okey, boleh? Boleh. Boleh? Farida boleh? Siti boleh? Boleh, sir. Boleh. Alright. Kalau saya suruh awak semua shoot green screen, boleh? InsyaAllah boleh. Boleh je, sir. Boleh, sir. Putra tak ada masalah, dia okey. Yang lain-lain ni pergi cari kain hijau, lepas tu pergi shoot. Okey, tak apa. Nanti kita sambung balik esok untuk kelas lab kita nanti. Alright? Okey. Tapi esok insya-Allah kita akan pakai After Effects Kita tak pakai Premiere. Besok kita akan pakai After Effects sebab kita nak buat green screen. So esok kita akan pakai After Effects. Alright, okey, boleh? Boleh. Alright, okay. So kalau tak ada apa, itu saja kelas hari ini. Hopefully that you guys will learn something from my lecture. Alright, kita sudahi kelas kita dengan surah Al-As. Right, thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Thank